KPM. Okay. Alright. Macam salah je ni. Mana yang... Kenapa ni, tak Fika? Nampak macam ada masalah je. Cikgu dah berhari-hari saya cuba selesaikan ni. Saya nak kira pun susah selaku pengerusi kelab seni Canvas ni. Rasa macam susah sangat cikgu nak kira. Yang cikgu tengok ni semua rekod keuangan ni, Fika. Ya, cikgu, betul. Okey, cikgu boleh bantu Fika. Boleh ke, Bagaimana cikgu? nak uruskan perakaunan untuk kelab Fika ni? Betul InsyaAllah ke, cikgu boleh bantu. Cikgu boleh bantu. Okey, terbaik sangat cikgu sebab saya perlukan siap hari ni juga cikgu. Oh ya, boleh. InsyaAllah cikgu akan tolong Fika. Okey, cikgu, jom. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini tentunya ada sedikit mungkin dapat lihat tadi kita ada lakonan mengenai mata pelajaran kita hari ini iaitu prinsip perakaunan. Jadi bagi semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini sila keluarkan kalkulator dan juga pensel dan kertas anda untuk mengira. Tapi sebelum itu seperti anda lihat sebentar tadi kita juga ada cikgu yang akan mengajar pada hari ini iaitu cikgu Cik Noraini Cik Dal Arsyad daripada SMK Sultan Badlisha Kulim Kedah. Hai cikgu, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Fika. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Fika sihat? Sihat cikgu dan tentunya dalam studio ini juga kita ada jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu Nur Faradzila Abdul Rahim dari SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Cikgu, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini untuk sama-sama belajar ya cikgu. Dan seperti yang kita lihat tadi kan ada sedikit mungkin lakonan tu ada kaitan dengan topik kita pada hari ini kan cikgu? Betul Fika. Okey. Apakah itu ya? Okey, murid-murid semua. Pada hari ini kita akan belajar satu topik tingkatan 5 iaitu kelab dan persatuan. Di sini Fika, murid-murid akan belajar bagaimana sesebuah kelab dan persatuan tu kita sediakan perakaunan. Walaupun dia kelab tapi masih lagi kita kena uruskan perakaunan di situ. Cikgu, apa punca akibatnya kalau kita tak ada perakaunan yang sistematik cikgu dalam kelab? Kalau tidak ada perakaunan, tak ada pengurusan keuangan dengan sistematik, maka kita tak tahu pengeluaran tu banyak mana, kemasukan tu banyak mana, belanja tu banyak mana. Kita tak dapat kenal pasti. Jadi perlu ada sistematik dalam rekod keuangan. Okey cikgu, tanpa membuang masa jom kita teruskan. Okey Fika, terima kasih Fika. Okey, kita pergi kepada definisi takrif kelab dan persatuan. Okey, murid-murid semua. Dalam penubuhan kelab dan persatuan ini, kita bergantung kepada akta, iaitu dalam Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966. Kalau murid-murid boleh lihat dalam buku teks, ada dijelaskan definisi ataupun apa yang dikatakan dalam Seksyen 2 itu. Kelab dan persatuan juga Fika, dia bukan bermotifkan keuntungan seperti perniagaan-perniagaan lain. Dia ditubuhkan bukan bermotifkan keuntungan. Dia hanya untuk menjaga kebajikan ahli yang mempunyai minat yang sama sebenarnya. Kemudian seterusnya dia ada juga kelab dan persatuan ni kan biasanya Fika tengok ada kelab motor, ada kelab kereta. Jadi sebenarnya untuk kemudahan ahli-ahli dia. Itu tujuan kelab, penubuhan kelab dan persatuan. Okey, kita lihat lagi. Di sini cikgu tunjukkan perbandingan entiti berorientasikan keuntungan dengan kelab dan persatuan. Murid-murid semua, entiti berorientasikan keuntungan ini seperti yang telah belajar, milikan tunggal, perkongsian dan sebagainya. Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk keuntungan. Tapi kelab dan persatuan Fika bukan untuk keuntungan. Dia adalah untuk menjaga kebajikan ahli dan menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Murid-murid semua, kalau awak lihat di sini,
kelab dan persatuan dia berstruktur dan ada perlembagaan dan ada peraturan serta kepimpinan yang perlu mereka ikuti sebenarnya. Walaupun tak berorientasikan keuntungan, tapi dia ada struktur, perlembagaan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli kelab itu. Okey, cikgu. Okey, Baiklah. Kadang-kadang murid tanya, cikgu, kelab bukannya untuk keuntungan. Bagaimana mereka mendapatkan keuangan dana? Okey, di sini cikgu telah senaraikan sumber utama, sumber-sumber kelab dan persatuan. Sumber utama bagi kelab dan persatuan adalah yuran ahli, Fika. Yuran ahli kadang-kadang ada yang sebulan, ada yang setahun. Jadi itu adalah sumber mereka, sumber keuangan mereka. Kemudian apa lagi sumber-sumber lain? Yuran pendaftaran, yuran masuk. Ada juga kelab, kalau nak jadi ahli baru tu, ada yuran masuk seumur hidup. Itu adalah salah satu sumber mereka, sumber kelab dan persatuan itu. Yuran pertandingan, mungkin kelab itu ada buat pertandingan mewarna. Yuran pertandingan itu pun adalah salah satu sumber bagi kelab tersebut. Lagi derma daripada NGO ataupun derma daripada badan-badan lain. Kemudian kutipan jualan pesta ria. Kelab tu nampak macam boring sangat, dia buat karnival. Nak bagi seronok, Fika, kan? Jadi kutipan itu adalah salah satu sumber keuangan bagi kelab dan persatuan. Jual aset bukan semasa jual aset. Aset tu dah lama dah tak diguna, boleh dijual, dapat duit. Keuntungan. Dah dapat duit untuk digunakan. Faedah atas pelaburan, sewa diterima. Ada kelab dia banyak ruang. Jadi dia sewakan kepada orang supaya dapat memenuhi ruang-ruang itu. Ada sewa, dia sewakan. Lagi keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Keuntungan perniagaan maksudnya begini. Kelab dan persatuan itu dia ada buka gerai goreng pisang. Jadi keuntungan goreng pisang itu adalah merupakan sumber bagi kelab dan persatuan itu sebab mereka bukan bermotifkan keuntungan. Jadi mereka kena cuba cari dana supaya mereka boleh buat pelbagai aktiviti, Fika. Okey, baiklah cikgu. Okey. Murid-murid semua, walaupun ini bukan berorientasikan keuntungan, tapi awak perlu tahu apa perakaunan bagi kelab dan persatuan. Hari ini kita akan belajar, kita akan lihat akaun penerimaan dan pembayaran, kita akan lihat akaun yuran, kita akan lihat akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan serta penyata kedudukan keuangan. Ini yang murid-murid akan belajar untuk topik kelab dan persatuan, Fika, sebenarnya. Okey, baiklah cikgu, dan kita perlu ingat untuk rujuk bagi kelas ini, rujuk buku teks prinsip perakaunan tingkatan 5 muka surat 194 ya cikgu. Betul. Dan jangan lupa kalau hari ini kita fokus kepada kelab dan persatuan, iaitu ditubuhkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan ahli, bukan untuk keuntungan. Dan seterusnya kita akan sambung lagi selepas ini, tapi kita akan berehat terlebih dahulu dan kembali di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas, dan hari ini mata pelajaran kita prinsip perakaunan bagi tingkatan 5, dan segmen ini kita akan fokus kepada akaun penerimaan, pembayaran dan yuran. Mungkin kita ajak cikgu kita pada hari ini, Cikgu Aini, untuk lebih jelaskan tentang ketiga-tiga faktor itu. Terima kasih, Fika. Okey murid-murid semua, akaun penerimaan dan pembayaran. Salah satu subtopik yang perlu awak tahu. Sebenarnya awak dah tahu sebab awak dah belajar di tingkatan 4. Dan awak pun ada juga lihat di tingkatan 5. Rekod tak lengkap dan sebagainya. Bila kita sebut akaun penerimaan dan pembayaran ni, dia seperti buku tunai, murid-murid. Cuma permulaan rekod dalam buku tunai. Ini untuk kelab, kelab dan persatuan dia rekod dalam buku tunai, tapi dia rumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau entiti berorientasikan keuntungan, dia rekodnya semua dalam buku tunai. Tidak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Kita lihat apa item dalam penerimaan dulu, Fika. Pertama, yuran ahli. Kan kita terima, orang bayar. Yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang sekiranya ada. Ini bergantung kepada kelab, Fika. Kalau kelab tu menerima apa-apa sahaja keuangan, dia kena, ini adalah penerimaan dia.
Okey, sewa laci jika ada, kutipan sukaneka pesta. Ini adalah salah satu contoh penerimaan bagi kelab itu. Kemudian seterusnya kita lihat pembayaran pula, Fika. Apa contoh pembayaran? Apa butiran yang menyebabkan duit itu keluar? Ya. Pertama, surat khabar, majalah. Untuk kelab dan persatuan, kadar bayaran ni seperti elektrik, bil air dalam kelab tersebut, insurans, perabot jika kelab tersebut nak beli aset, kita akan rekod dalam pembayaran. Alat tulis honorarium. Honorarium ni adalah elon kehormat bagi AJK tertinggi dalam kelab itu. Okey. Sebab dia banyak menguruskan kan, dia kena pergi sana, pergi sini. Jadi tak mungkin dalam perlembagaan ataupun peraturan kelab itu kita berikan allowance kepada pengerusi kelab contoh. Sebab mereka tak dibayar gaji. Ya, pandai Fika. Okey. Okey. Seterusnya hadiah pertandingan. Ini adalah salah satu aktiviti dalam kelab tersebut. Ini contoh dan murid-murid boleh lihat dalam buku teks. Okey. Ini adalah format. Ini adalah contoh akaun penerimaan dan pembayaran. Dan cikgu yakin awak dah biasa dengan format ini. Di sebelah sana, debit. Maksudnya kemasukan wang. Penerimaan. Di sebelah kiri cikgu, kredit. Ini adalah pembayaran. Okey, awak boleh lihat di sini. Apa yang perlu awak kira sekiranya soalan minta awak cari baki akhir murid-murid? Awak lihat di sini, ada tak baki HB, ada tak baki BB. Jadi awak kena kira, awak kena cari baki akhir akaun penerimaan dan pembayaran. Okey Fika? Ya. Kalau Fika lihat di sini adalah jumlah penerimaan. Di sini adalah jumlah pembayaran. Cikgu selalu sebut kepada murid-murid Fika, cari angka imbang dulu, cari dan kita cari angka imbang baki akhir. Kemudian baki awal. Okey, kalau lihat di sini kita samakan dulu di kedua-dua belah jumlah mana yang paling besar. Okey, kalau kita lihat jumlah di sebelah debit Fika. Okey, kemudian sebelah ini berapa banyak yang tidak mencukupi. Inilah yang dikatakan baki akhir Fika sebenarnya. Okey. Kita nak lihat berapa banyak lagi duit yang kita ada, cash yang kita ada. Okey, kita boleh lihat di sini, cikgu dah tunjuk kepada awak semua dan kita letak butiran sebagai baki akhir ataupun HB, hantar bawah. Hantar bawah. Ini pada bulan Disember. Kita bawa kepada tahun depan, Januari 1, baki awal, bawah ke bawah. Okey. Sekiranya diminta, awak kena carilah, iaitu 20,659. Boleh murid-murid semua, ia seperti buku tunai. Duit masuk kita rekod di sebelah debit, duit keluar kita rekod di sebelah kredit. Boleh semua? Okey, seterusnya kita pergi bentuk penyata. Yang cikgu tunjuk ini adalah bentuk T. Awak juga boleh sediakan penerimaan dan pembayaran dalam bentuk penyata. Lajur. Penerimaan di atas, pembayaran di bawah. Boleh lihat dalam buku teks murid-murid semua. Okey, apa persamaan dia? Seperti yang cikgu sebut, persamaan dia kita akan merekod semua penerimaan dan pembayaran. Apa saja item penerimaan dan pembayaran kita kena rekod Fika. Sebab dia melibatkan keuangan, mesti kena rekod. Mesti kena rekod. Nanti tertinggal bahaya. Betul. Nanti ahli tanya, apa ke mana pergi duit itu? Ke mana? Kita kena ada rekod. Apa perbezaan dia? Kalau entiti berorientasikan keuntungan, dia tidak ada penerimaan dan pembayaran. Kita hanya guna buku tunai murid-murid. Kita rekodlah sebulan. Kita tak ada penerimaan dan pembayaran. Tapi kalau kelab dan persatuan, kita masih rekod dalam buku tunai, tapi kita rumuskan dalam penerimaan dan pembayaran. Setahun terus. Macam tu. Itu perbezaan dan persamaan. Kemudian kita pergi kepada, selesai Fika. Penerimaan dan pembayaran, selesai. Kita pergi pula akaun yuran. Kena fokus betul-betul berkaitan dengan yuran. Bila sebut yuran, ialah kelab dan persatuan ni ada yuran. Kena kutip yuran, ialah kan. Itu salah satu sumber utama. Yuran terbahagi kepada 3. Ada yuran masuk, ada yuran tahunan, bulanan, ada yuran pertandingan. Yuran masuk ni biasanya sekali seumur hidup Fika. Yuran masuk ni sekali je. Dan yuran masuk ni boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan pendapatan modal. Itu cikgu akan jelaskan kemudian, pendapatan hasil, pendapatan modal. Yuran tahunan, yuran bulanan adalah pendapatan hasil. Ada kelab setahun yuran. Ada kelab dia kena bayar bulan-bulan. Bergantung kepada peraturan kelab itu. Okey. Dan yuran pertandingan ni adalah pendapatan hasil juga. Mungkin kelab itu buat pertandingan mewarna Fika. Pertandingan futsal. Jadi kalau nak masuk kena bayar yuran. Itu adalah sumber utama bagi kelab dan persatuan itu. Okey, kita lihat bagaimana format akaun yuran. Sama, bentuk T. Debit, kredit murid-murid.
Yuran adalah hasil. Segala penambahan kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, ini tingkatan 4 pelarasan yang kita telah belajar. Cikgu bagi contoh, kelab seni kanvas. Ini contoh, okey. Dan pada 1 Januari ada yuran belum terima. Cikgu ulang balik, yuran belum terima adalah yuran yang kita tak terima lagi. Dan dia menjadi aset semasa kita fika. Ini murid-murid tingkatan 5 dia dah belajar tingkatan 4. Dan tingkatan 5 pun dalam rekod tak lengkap pun mereka dah belajar. Jadi dia macam ulang-ulang balik fika. Yuran belum terperoleh adalah yuran yang terlebih dapat. Mungkin ahli itu nak bayar untuk 3 tahun ke depan. Itu adalah yuran belum terperoleh. Jadi data di sini dia ada pada 1 Januari, 1575, 3150. Bagaimana kita nak rekod dalam akaun yuran? Awak lihat di sini, yuran belum terima pada Januari 1, cikgu letak di sebelah debit, aset semasa. Yuran belum terperoleh adalah liability semasa. Cikgu letak di sebelah kredit pada 1 hari bulan. Dia ibarat baki BB murid-murid. Dia seperti baki BB, baki awal. Okey. Seterusnya, ini adalah akaun penerimaan dan pembayaran tadi Fika. Okey, kita lihat ada tak yang berkaitan dengan yuran murid-murid? Ada di sebelah debit. Nampak 150. Okey, kita kena rekod dalam akaun yuran Fika. Okey. Kita kena tunjuk dalam akaun yuran sebab kita terima yuran banyak ni. Jadi kita kena tunjuk dalam akaun yuran. Dalam penerimaan dan pembayaran, kita rekod di sebelah debit. Bila kita nak masuk dalam akaun yuran, catatan bergu Fika. Kredit. Kredit. Ya. Okey. Dalam rekod perakaunan mesti ada debit, mesti ada kredit. Okey, cikgu tunjuk di sini debit. Bila kita rekod dalam akaun yuran, nampak kredit. Okey cikgu. Catatan bergu murid-murid baru imbang Fika. Ya. Baru imbang. Kalau tidak akaun tu tak imbang. Betul. Butiran dia adalah bank. Kita buat bank pada Disember 31 lah, pada akhir tempoh perakaunan. Okey. Seterusnya adalah cikgu berikan lagi akhir pula. Tadi cikgu bagi baki awal Fika. Sekarang cikgu bagi berikan baki akhir. Nampak cikgu telah warnakan warna merah. Bila ada soalan begini, awak kena rekod dalam akaun yuran. Ini yang dikenali sebagai pelarasan awak semua. Belum terima, belum terperoleh. Inilah yang dikatakan pelarasan. Dan bagaimana nilai akhir ni kita nak letak dalam akaun yuran. Okey, awak lihat di sini. Awak nampak? Cikgu letak sebelum ni yuran belum terperoleh di sebelah kredit. Debit, akhir. Awal, yuran belum terima, kredit, akhir. Murid-murid, dia seperti baki BB, baki HB. Cikgu tunjuk di sini. Ini adalah baki BB. Ini adalah baki BB. Bila akhir, HB. Sebab tu dia berada berlawanan dengan BB. Ini adalah HB, baki akhir. Nampak? Bila awak tulis butiran itu, tak perlu awak letak HB-BB. Sekiranya awak letak baki BB, HB, dan awak kena ada baki BB pada tahun seterusnya. Jadi cikgu galakkan murid-murid ikut apa yang telah diberikan dalam buku teks. Buku teks dia tulis yuran belum terima. Mudah. Okey? Nampak di sini. Cikgu, ada tak murid yang terkeliru dengan yuran belum terima dan juga yuran belum terperoleh? Ada, Fika. Diorang kena faham belum terima tu, hasil belum terima adalah hasil yang kita tak dapat lagi, Fika. Ya. Dia jadi aset kita. Kita berhak, kita boleh tuntut dengan orang yang tak bayar tu. Sebab tu dia jadi aset kita. Okey. Yuran belum terperoleh ni, kadang belum terperoleh. Kadang murid-murid tanya, belum terperoleh, macam tak dapat lagi, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya yuran belum terperoleh ni adalah yuran yang kita terlebih terima. Maksudnya penerimaan tu lebih? Ya, sepatutnya kita tak okey. terima lagi, tapi ahli tu bayar lebih. Mungkin dia tak nak bayar banyak kali, Fika. Betul. Dia bayar siap-siap. Macam contohnya yuran tahun ni dengan tahun depan dah bayar? Ya, bayar sekaligus, senang. Dia pun tak nak fikir banyak. Baiklah. Ada ahli begitu. Kita kena rekod, kita kena tunjuk dalam perakaunan ini. Okey, cikgu. Boleh, Fika? Dan seterusnya, apa yang kita kena cari adalah pendapatan dan perbelanjaan. Yuran ahli adalah pendapatan hasil. Kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Lepas ni kita akan belajar, Fika. Okey, murid-murid semua. Satu lagi. Jika ada yuran lapuk. Dulu awak belajar hutang lapuk, sekarang yuran lapuk. Yuran lapuk ni, Fika, ahli yang tak boleh nak bayar. Kadang-kadang mungkin dia hilang. Oh, okey. Tak tahu ke mana, tak boleh nak dihubungi. Memang dia tak boleh nak bayar dah. Ataupun dia muflis. Okey. Mungkin ada situasi itu, ia dikenali sebagai yuran lapuk. Sebab tu cikgu letak pada tahun 2020. Perakaunan kita 2021.
Okey, 2020 800. Katalah ada yuran lapuk. Bagaimana awak nak rekod dalam akaun yuran? Lihat. Dia akan mengurangkan. Pada tahun 2020, yuran kita 1,500. 800 orang itu tak boleh bayar. Jadi dia mengurangkan akaun itu, nampak? Kita dah keluarkan dia siap-siap. Okey. Sebab tu dia berada di sebelah kredit murid-murid semua. Jadi selepas awak dah rekod semua, akhirnya kita akan dapat ini yang kena cari. Pendapatan dan perbelanjaan. Itu yang penting kita kena cari. Berapa yang sepatutnya yuran kita terima. Okey. Dan bila kita dapat dan pendapatan belanja kita akan menyelesaikan mengikut pengiktirafan hasil dan belanja dan kita akan kreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bagi yuran lapuk, ia merupakan perbelanjaan hasil dan kita akan rekod di sebelah debit pendapatan dan perbelanjaan murid-murid semua. Okey, cikgu, satu soalan lagi. Ya. Yuran lapuk ni sampai bila kita nak tahu perlu kita kira untuk ahli tersebut kalau dia dah pun tiada dalam kelab ke persatuan ke, macam mana cikgu? Soalan yang bagus, Fika. Fika nampak di sini pada awal tahun 1,500 orang tu tak boleh bayar. Tak tahu berapa ramai. Mungkin sekretari call bila nak bayar. Dia nak bayar. Dia tak datang. Tahun ni dia tak datang, dia tak boleh nak dihubungi. Ya. Memang dah buat macam-macam. Hilang terus. Ataupun dia dah muflis. Bila orang muflis ni susah kita nak ambil balik. Ataupun ahli kita meninggal dunia. Mungkin. Jadi accountant, juru akaun kena kira berapa banyak yang lapuk tu. Okey. Supaya kita nak kira berapa yang sepatutnya kita terima. Okey, murid-murid semua. Okey, selesai Fika akaun yuran. Dan seterusnya banyak kita dah lagi selesai seperti yang anda yuran. lihat. Ya, tak Tapi banyak kita pun. akan berehat terlebih dahulu ya cikgu. Dan kembali selepas ini bagi mata pelajaran prinsip perakaunan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafika dan juga Cikgu Aini. Dan segmen kali ini pula, selepas kita mempelajari akaun penerimaan, pembayaran dan juga yuran, kita pula ada akaun perdagangan, pendapatan dan perbelanjaan. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Aini. Terima kasih Fika. Okey, murid-murid semua, kita dah belajar akaun penerimaan dan pembayaran, akaun yuran. Okey, seterusnya. Ya. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan awak dah biasa dengar. Pernah dengar akaun perdagangan dan untung rugi? Inilah. Tapi kita akan buat secara ringkas bagi kelab dan persatuan. Kenapa? Sebab ada kelab dan persatuan Fika, dia ada buat jualan macam goreng pisang tu cikgu sebut. Betul. Kelab seni kanvas, dia buka kedai bunga. Dia macam, yalah untuk ahli, seronok-seronok ataupun kedai makan. Jadi, bisnes dalam perniagaan itu, kita kena wujudkan akaun perdagangan. Okey. Apa yang ada dalam akaun perdagangan adalah jualan. Bagaimana nak dapat jualan? Kita cari. Awak kena cari. Jualan tunai tambah jualan kredit. Lihat dalam soalan. Begini murid-murid. Awak rujuk balik rekod tak lengkap kaedah analisis tu. Lebih kurang ini. Nak dapat jualan kredit bagaimana? Nak dapat jualan tunai bagaimana? Rujuk balik. Ya, bila Fika. sebut tentang akaun perdagangan ni, saya terfikir kita belajar juga akaun penerimaan dan pembayaran. Betul. Tetapi perlukah ada akaun perdagangan ni dia punya sendiri akaun penerimaan dan pembayaran ke tidak? Masukkan semua. Kalau akaun perdagangan ni ada terima keuangan, ada terima ni, kita masuk dalam akaun penerimaan dan pembayaran dulu. Okey. Dari situ kita akan ambil, masukkan yang berkaitan dengan perdagangan. Okey. Kalau ada berkaitan jualan goreng pisang, contoh jualan goreng pisang, kita ambil penerimaan pembayaran, kita masuk sebagai jualan murid-murid. Soalan yang bagus, soalan yang bagus Fika. Okey, murid-murid semua, inventory awal ada dalam soalan, inventory pada 1 hari bulan, inventory pada 31 Disember. Awak dah biasa murid-murid semua. Okey, belian awak lihat, kalau belian tunai
kita ambil dalam penerimaan dan pembayaran Fika. Kalau belian kredit, awak tengok pada soalan. Ada tak akaun belum bayar awal, akaun belum bayar akhir? Dia sama analisis rekod tak lengkap murid-murid semua. Jika tak ada, kita hanya letak belian je lah, belian tunai sajalah. Okey, inventory akhir awak cari dalam soalan. Dan terakhir sekali adalah belanja pengendalian perniagaan. Ini mungkin benda baru tapi sebenarnya awak dah tahu murid-murid. Belanja pengendalian perniagaan ni contoh kita bayar pekerja. Upah pekerja yang goreng pisang tu Fika. Okey. Upah pekerja yang jual bunga dalam kelab tu. Ataupun lesen. Sewa tapak? Sewa tapak, sewa mungkin boleh, kita boleh buat sebagai belanja pengendalian bagi kedai bunga ataupun kedai goreng pisang ini. Okey. Itu contoh belanja yang berkaitan dengan kedai bunga ataupun kedai goreng pisang tersebut. Baiklah, cikgu. Okey, cikgu tunjukkan format. Ini adalah format akaun perdagangan. Awak dah biasa. Awak lihat jualan, tolak kos jualan, inventory awal. Nampak? Awak dah biasa lihat. Tapi bila topik kelab dan persatuan, kita buat secara ringkas sahaja. Yang awak buat belikan tunggal tu banyak. Mereka dah biasa buat ni sebenarnya Fika. Okey. Dalam tingkatan 4 ada beberapa topik, tingkatan 5 rekod tak lengkap pun ada, perkongsian pun dia orang ada buat sebenarnya. Jadi mereka sudah biasa dah biasa dengan... cuma dia ringkas. Okey. Sangat ringkas. Okey, awak lihat cikgu dah letak jualan alat-alat seni sebab kita ada kedai alat-alat seni. Kelab Canvas ni ada kedai jual alat-alat seni. Okey. Ialah orang berkarya, berseni, kita jual lah kan, nak dapat sumber kan. Betul. Okey, kemudian cikgu buat ringkas, ada inventory, nampak cikgu letak di kolom yang kedua, ada belian alat-alat seni, cikgu tambah. Jika ada pulangan belian, kita tolak dulu dengan pulangan belian. Apa pun bergantung kepada soalan. Jika ada pulangan jualan, tolak pulangan jualan. Jika ada. Tapi bagi cikgu rasa dia soalan yang hanya maklumat yang sangat ringkas untuk awak cari untung ataupun rugi. Kemudian bila dah tambah, kita tolak inventory akhir. Inventory akhir memang kita kena sentiasa tolak, tak boleh tambah. Awak akan dapat nilai 28,000 ini. Dan satu lagi, belanja pengendalian ini murid-murid kita kena tambah. Tambah terus di kolom yang kedua. Dia ibarat kolom ni adalah untuk mencari kos, kolom ini adalah jualan. Untung macam tu. Jadi jika ada belanja pengendalian, kita tambah selepas inventory akhir. Kalau ada upah, jual bunga, upah pekerja yang menjual bunga, ataupun ada lesen perniagaan menjual bunga, itu kita letak terus, kita senaraikan apa belanja dalam perniagaan kedai bunga ataupun kedai goreng pisang itu murid-murid. Kenapa perlu selepas habis tolak inventory akhir tu cikgu? Ini berkaitan dengan jual dan beli barang niaga itu. Ini adalah belanja. Jadi kategori lain lah. Ya, okay. Kita bagi nampak. Okey. Okey murid semua, dan akhirnya kita akan cari, kita akan sekiranya positif untung. Murid-murid jangan tulis untung bersih. Ini bukan berorientasikan keuntungan. Kita nak cari berapa je untung kedai itu Fika. Kalau dia buka kedai runcit, berapa untung kedai runcit tu? Kita tulis untung kedai runcit. Di sini cikgu tulis untung kedai alat-alat seni. Sekiranya untung, cikgu telah letak di sini, ia menjadi pendapatan hasil kita. Sekiranya rugi, ia menjadi perbelanjaan hasil. Yang ini kita akan lihat selepas ini. Okey. Okey murid-murid semua? Okey, apa lagi lain-lain aktiviti? Contoh cikgu letak di sini pestaria, pertandingan sukaneka mewarna kanak-kanak. Mungkin kelab ada kan, nak bagi nampak happy dengan anak-anak kan, buat pertandingan mewarna. Jadi awak kena kira juga berapa untung aktiviti itu, berapa banyak dia perolehi. Okey, cikgu telah sediakan format. Ini contohlah. Sekiranya soalan mengkehendaki awak untuk menghitung, awak hitung macam biasa je. Sekiranya dikehendaki untuk menyediakan dalam bentuk penyata, awak buat macam ni. Secara ringkas, contoh ni di sini kutipan pertandingan. Pertandingan seni warna Fika. Okey. Kita buat pertandingan seni warna, kita kutip kutipan dulu, and kemudian kita tolak pembelian hadiah ke, sewa dewan pengacara majlis ke, hiasan-hiasan ke apa, kita tolak. Dan kita dapat, sekiranya positif, kita dapat untung pertandingan itu. Semuanya kita kena kira dengan terperinci Fika. Bila melibatkan keuangan, memang kita kena kira dengan terperinci. Termasuk juga penggunaan mungkin tenaga elektrik juga. Ya, mungkin termasuk kalau dia rasa benda tu banyak, dia boleh letak kat situ kadar bayaran. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia nak asingkan, bergantung pada bagaimana kelab itu menguruskan keuangan. Okey, cikgu. Okey, untung pendapatan hasil. Okey, boleh? Murid-murid semua? Boleh, cikgu. Settle, selesai akaun perdagangan.
Kita pergi pendapatan dan perbelanjaan. Ini sangat penting. Okay? Bagi berontasikan keuntungan, kita sebut akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi kelab dan persatuan, pendapatan dan perbelanjaan. Okey, murid-murid semua, sumber hasil bagi kelab dan persatuan, dia ada dua. Pendapatan hasil, pendapatan modal. Pendapatan hasil kita akan rekod dalam pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan modal kita akan rekod dalam penyata kedudukan keuangan. Awak kena tahu mana pendapatan hasil, mana pendapatan modal. Memang kena tahu. Sekarang cikgu berikan contoh. Pendapatan hasil ni yang berkaitan dengan aktiviti kelab kita, Fika. Contohnya awak terima yuran, awak kutipan yuran pesta ria tadi, sewa terima, derma. Keuntungan-keuntungan yang tadi. Keuntungan kedai. Buka kedai bunga. Betul, Fika. Pandai. Itu adalah pendapatan hasil yang berkaitan dengan aktiviti kelab kita. Pendapatan modal adalah pendapatan yang kita terima untuk beli aset. Contoh, kita terima derma sebanyak 1 juta untuk beli gelanggang besar. Itu adalah pendapatan modal. Kita kena pasti pendapatan ini kita terima untuk beli aset, untuk tambah premis ataupun pendapatan ini untuk aktiviti. Kita kena asingkan. Okey, Okey. Seterusnya adalah belanja. Belanja kelab dan persatuan, ada perbelanjaan hasil, ada perbelanjaan modal. Perbelanjaan hasil kita akan letak dalam pendapatan dan perbelanjaan. Kalau perbelanjaan modal, penyata kedudukan keuangan. Okey? Kita lihat contoh perbelanjaan hasil seperti gaji. Dalam kelab kita mungkin ada kerani akaun, pekerja yang menguruskan kelab itu. Okey, surat khabar, belanja sewa kelab tu, insurans kelab tu. Itu adalah perbelanjaan hasil. Beli barang niaga, nampak? Belian barang niaga tadi kita beli barang untuk kedai bunga, kedai goreng pisang tadi. Kemudian beli alat tulis dalam kelab, surat khabar, majalah dan sebagainya. Elang kehormat ada juga. Ini adalah perbelanjaan hasil. Perbelanjaan modal kita beli untuk aset, tambah aset, bina aset. Besarkan. Contohnya kelab kita tak ada ruang, kita besarkan lagi. Itu adalah perbelanjaan modal. Contohnya kelab sukan besarkan ataupun bina gelanggang. Bina bawah baru. Itu adalah perbelanjaan modal. Awak kena pasti, okey? Ada dalam buku teks telah diberikan dengan terperinci. Okey murid semua, ini contoh format akaun pendapatan dan perbelanjaan. Cikgu tunjuk bentuk T dulu. Cikgu nak tunjuk debit kredit, okey? Perbelanjaan debit. Pendapatan kredit. Pegang yang tu. Yang tadi penerimaan debit. Pembayaran kredit beza. Pendapatan adalah berapa banyak yang sepatutnya kita terima. Perbelanjaan berapa banyak belanja yang sepatutnya kita keluarkan. Okey. Di mana kita nak dapat sumber-sumber itu? Ingat lagi tak akaun yuran? Nampak cikgu tulis kat sini? 150,000. Debit bila kita nak masuk dalam pendapatan kredit. Yuran adalah pendapatan hasil. Pendapatan dan perbelanjaan di sini kita hanya letak hasil, Fika. Kita tak letakkan modal. Kita letak modal. Yang modal kita masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, Fika. Kita lihat info seterusnya. Fika. Okey, Fika lihat di sini. Ingat lagi tak kita buat akaun perdagangan alat-alat seni tu? Kita dapat untung kan, Fika? Ya. Fika rasa ini pendapatan hasil ke perbelanjaan hasil? Yang ini pendapatan hasil, cikgu. Pandai sangat Fika. Nampak? Fika boleh jawab, awak pasti boleh jawab. Okey, kita lihat di sini. Bila pendapatan, nampak cikgu tulis untung kedai alat-alat seni murid-murid. Okey, kalau rugi Fika, kalau alat seni itu rugi, kita nak letak di mana Fika? Debit ke kredit ni Fika? Kalau rugi mestilah perbelanjaan hasil. Pandai Fika. Sekiranya rugi, perbelanjaan hasil. Boleh murid-murid. Okey, kita lihat lagi. Tadi kan kita kira pertandingan seni warna, kita dapat untung Fika. Pendapatan hasil ke perbelanjaan hasil? Kalau dengan untung ni saya tahu mestilah pendapatan hasil. Pandai. Untung tu pendapatan lah. Okey. Jadi nampak cikgu isi kat sini 4,600 kredit. Boleh murid-murid semua. Okey, kita pergi lagi dalam akaun penerimaan dan pembayaran, kita ada yuran masuk seminar. Kita lihat dulu apa lagi butiran yang tidak direkod. Yuran ahli tadi kita dah selesai, kita dah buat dalam akaun yuran kan? Ya, cikgu. Derma ni nampak. Derma studio seni. Awak jangan anggap ia adalah pendapatan hasil. Derma untuk bina studio seni. Modal ke? Pandai sangat Fika. Pendapatan modal. Jangan letak dalam pendapatan hasil. Okey, jadi yang ni bukan out.
kita hold dulu. Okey, jualan alat-alat seni kita dah rekod dalam akaun perdagangan, jadi tak perlu kita masuk dah. Kita dah buat selaras tadi. Ya. Okey, jadi cikgu ambil 12,000 lah, kita tak kacau lagi yang ni. Okey, sekarang cikgu rekod dalam pendapatan hasil. Tadi debit, sekarang kredit. Catatan bergu. Boleh murid-murid semua. Seterusnya, okey, bila sebut perbelanjaan dan pendapatan ni dia ada pelarasan seperti susut nilai, yuran hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja belum bayar, belanja prabayar. Sekiranya ada dalam soalan murid-murid, awak kena laraskan dulu, buat pelarasan dulu, buka akaun pelarasan bagi belanja ataupun hasil itu. Ia sama seperti konsep rekod tak lengkap yang awak belajar, kaedah analisis. Sama je. Cari berapa belanja yang sepatutnya awak bayar dan berapa hasil yang sepatutnya awak terima. Okey, jika ada. Cikgu tunjuk di sini, ini adalah contoh maklumat awal, maklumat akhir. Dan cikgu letak di sini maklumat tambahan susut nilai. Susut nilai murid-murid adalah perbelanjaan hasil. Jadi awak kena kiralah berapa banyak susut nilai bagi lengkapan itu. Okey. Right, awak lihat kat sini. Ini lengkapan kan? Awak darab dengan 10%. Okey, Fika, murid-murid akaun, susut nilai ni mereka dah belajar tingkatan 4. Dan setiap topik tu memang ada susut nilai. Mereka dah biasa dengan susut nilai ni. Jadi awak kena tahulah atas kos penilaian semula dengan baki berkurangan. Okey, cikgu tunjuk di sini, nampak? Cikgu dah kira dekat awak, 2765. Okey, susut nilai adalah 10% ya, cikgu? Iya, pendapat. Dia adalah perbelanjaan hasil. Okey, lagi. Kita pergi lagi. Akaun penerimaan dan pembayaran, tadi cikgu rekod, cikgu dah cari settle di sebelah penerimaan. Sekarang apa lagi yang belum kita masukkan dalam perbelanjaan hasil? Ni, warna merah ni. Jika ada pelarasan, belum bayar, prabayar, awak buat pelarasan dulu. Sekarang cikgu tak letaklah. Cikgu copy dan cikgu paste dalam perbelanjaan hasil. Okey, kalau yang ni tak ada pelarasan lah murid-murid. Awak boleh lihat dalam buku teks. Memang ada contoh perbelanjaan hasil yang ada pelarasan. Okey, di sini Fika. Bila kita dah rekod pendapatan hasil, kita dah rekod perbelanjaan hasil, sebenarnya kita nak cari apa murid-murid semua? Kita nak cari lebihnya sebab kita perlu seimbangkan. Pandai Fika. Kita nak cari lebihan atau kurangan murid-murid. Okey, sekiranya pendapatan hasil melebihi perbelanjaan, lebihan. Sekiranya pendapatan hasil kurang daripada perbelanjaan, kurangan. Cara dia macam biasa. Macam awak imbang akaun tu, kita cari dulu Fika, tengok mana yang lebih besar. Lihat. Saya rasa, cikgu rasa di sini, kan? Kemudian samakan kedua-dua belah, cikgu rasa di sini tidak mencukupi. Betul tak murid-murid semua? Kalau ikut kiraan Syafika, betul cikgu, tak cukup sebelah perbelanjaan hasil ni. Maksudnya Fika, ini lebihan ke kurangan Fika? Maksudnya kalau perbelanjaan ni tak cukup, dia akan menjadi lebihan. Pandai Fika, sangat pandai. Lebihan murid-murid. Jadi kita akan tulis, awak tulis lebihan 56920. Cara dia seperti biasa kita imbang. Seperti awak nak cari baki HP, baki BB. Tapi pendapatan perbelanjaan kita tak ada baki HP, baki BB. Kita nak cari berapa lebihan atau kurangan. Boleh murid-murid semua. Okey? Okey. Yang cikgu tunjuk ini bentuk T. Bagi murid yang tak biasa debit kredit, awak sangat digalakkan buat bentuk penyata. Ramai murid-murid cikgu suka bentuk penyata Fika. Sebab mereka takut salah masuk debit kredit ni. Macam mana tu kalau tersalah? Sebab kiri kanan agak memeningkan. Tersalah maksudnya maklumat keuangan mereka tak tepat. Jadi bentuk penyata ni dia tak ada debit kredit, dia hanya bermula dengan pendapatan hasil, tambah semua, perbelanjaan hasil, tambah, tolak, dapat lebihan. Senang saja. Cikgu suka bentuk penyata ini. Kalau awak biasa buat bentuk penyata, teruskan dengan bentuk penyata. Okey semua. Baiklah cikgu. Tentunya mungkin banyak yang kita dapat belajar pada segmen ini, tapi kita ada lagi yang nak kita belajar selepas ini. Jadi nantikan, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita prinsip perakaunan dan kita memerlukan daya ingatan dan juga pengiraan yang kuat bagi segmen ini kerana kita akan membuat sedikit pengiraan. Tapi sebelum itu terlebih dahulu segmen ini tajuk kita ialah penyata kedudukan kewangan. Apa maksudnya cikgu penyata kedudukan kewangan ni? Okey murid-murid semua. Penyata kedudukan kewangan kita nak lihat berapa banyak aset, berapa banyak liability dalam kelab itu. Oh. Kedudukan aset dan liability itu berserta dengan dana terkumpul yang kita akan lihat sebentar lagi. Okey cikgu. Jom kita mulakan. Okey murid-murid semua. Penyata kedudukan kewangan. Ini adalah format yang sentiasa awak buat. Tingkatan 4 persamaan perakaunan awak buat. Lepas tu awak buat apa lagi? Milikan tunggal di tingkatan 4. Pelarasan buat lagi penyata kedudukan kewangan. Awak datang tingkatan 5, belajar tingkatan 5, awak buat rekod tak lengkap penyata kedudukan kewangan. Perkongsian pun awak kena buat penyata kedudukan kewangan. Begitu juga dengan kelab dan persatuan. Bagi cikgu, format penyata kedudukan kewangan ni dah biasa dengan awak. Step 1, apa komponen tu awak kena tahu. Tapi di sini, apa yang cikgu nak fokus dalam kelab dan persatuan adalah dana terkumpul. Biasa awak dengar ikuti pemilik. Milikan tunggal ikuti pemilik. Tapi kelab dan persatuan bukan berorientasikan keuntungan. Dia tak ada pemilik, Fika. Ya. Macam perniagaan dia ada pemilik. Kalau milikan tunggal dia ada seorang pemilik. Perkongsian dia ada 2 pemilik. Contoh 2 orang. Ya, betul. Tapi kelab dia tak ada pemilik. Jadi kita akan sebut dia dana terkumpul. Bukan ikuti pemilik. Okey. Sama juga dia menunjukkan aset yang dimiliki, liability yang ditanggung dan dana terkumpul kelab dan persatuan pada akhir tempoh perakaunan. Kita akan sebut dana terkumpul. Sebab tu cikgu highlightkan dia besar-besar. Okey, ini 2 perbezaan yang berorientasikan keuntungan dan juga kelab dan persatuan. Di sebelah sana awak dah biasa lihat modal awal, untung bersih, tolak ambilan dapat modal akhir. Ini yang biasa awak kira. Kelab dan persatuan kita tak sebut ikuti pemilik yang cikgu sebut tadi, kita akan tulis sebagai dana terkumpul. Sama je. Dana terkumpul awal tambah lebihan, tambah derma. Derma ni adalah pendapatan modal. Ingat lagi tak kita belajar? Kita ada pendapatan hasil, kita ada pendapatan modal. Pendapatan modal nak letak kat mana cikgu? Kita letak dalam dana terkumpul. Kita kena pastilah apa pendapatan modal itu. Dan akhirnya kita akan terima dana, kita akan memperolehi dana terkumpul akhir. Okey. Ini format bagi kelab dan persatuan, Fika. Khas untuk dana terkumpul saja. Sebenarnya ada lagi aset, ada. Tapi cikgu highlightkan ini sebab dia beza dengan perniagaan berorientasikan keuntungan itu. Okey. Okey, kita pergi lagi. Ini ada rumus. Nak cari dana terkumpul, ada rumus. Sama seperti awak belajar rekod tak lengkap kaedah analisis. Sama, modal awal, modal akhir. Tapi kita tak sebut modal, kita sebut dana terkumpul. Cara kita nak cari dana terkumpul, aset tolak liability. Kalau dana terkumpul awal, aset awal, jumlah aset awal tolak jumlah liability awal. Sekiranya nak cari dana terkumpul akhir, jumlah aset akhir tolak jumlah liability akhir. Seperti rekod tak lengkap kaedah analisis. Selalu cikgu ulang. Kenapa? Sebab dia sama. Dia lebih kurang sama penyediaan keuangan itu, Fika. Okey. Ubah topik je. Ya, betul. Jadi benda tu dah awak dah kena kuasailah rekod tak lengkap itu. Okey. Contoh, ini kelab seni canvas, ini contoh aset dan liability. Cikgu berikan di sini dan awak kena tahulah aset yang mana, liability yang mana. Murid-murid ni kena tahu dan mereka dah belajar tingkatan 4 tu, itu asas, Fika. Mereka dah kena tahu. Murid-murid semua, ini contoh soalan, contoh memang mereka akan berikan kepada awak. Okey, sekarang cikgu tunjuk format. Cikgu tak tunjuk keseluruhan ya murid-murid, cikgu tunjuk dana terkumpul dulu. Sebab yang ni yang lain daripada yang lain. Okey, Fika. Ya, cikgu. Dalam format dana terkumpul ni, okey, dalam penyata kedudukan kewangan ada satu komponen dikenali sebagai dana terkumpul. Ini format dia. Okey. Okey. Selepas cikgu ajar, cikgu tunjukkan rumus tadi murid-murid, kita kena kira dulu dana terkumpul awal. Cikgu. Boleh ke Fika bantu cikgu? Saya boleh cuba, cikgu. Sebab Okey, cikgu berikan soalan kepada Fika. Cikgu pun dah tunjukkan formula dia tadi. Ya, Fika. Okey, bagi mengira dana terkumpul awal, saya perlu cari aset dan tolak liability ya, cikgu. Pandai, Fika. Okey, dan aset saya lihat di situ, yang pertama bank. Betul.
Okey. Dan yang kedua Aha. adalah kos lengkapan tolak susut nilai terkumpul lengkapan. Pandai Fika. Tolak Ha. susut nilai lengkapan. Betul. Okey, dan seterusnya pula kita perlu masukkan juga inventory alat-alat seni Betul. dan insurans prabayar sebagai aset juga. Pandai. Okey. Dan saya lihat di situ kalau liability pula adalah yang yuran belum terperoleh dan Betul. juga akaun belum bayar. Betul. Pandai Fika. Betul. Ada satu lagi Fika Ya, yang saya tertinggal. Fika perasan betul. Cikgu. Awak pun nampak kan? Apa lagi yang Fika tak sebut? Apa dia Fika? Mereka dah beritahu saya iaitu yuran belum terima. Pandai, semua pandai. Okey? okey. Jadi awak kumpulkan semua jumlah aset, kumpulkan, tolak liability. Awak akan dapat nilai dana terkumpul awal. Awal ni nampak Fika 1 Januari awal Ya. kan? Itu yang dikatakan awal. Jadi Fika dah kira ke? Dah kira. Okey, Ya, sambil berapa- tu saya kira ya, cikgu. Ya, ya. Kalau ikutkan di sini, Semua aset, Okey. liability. Awak kena senaraikan satu-satu murid-murid. Awak boleh kira bersama-sama dengan Fika. Okey, cikgu. Ya, Dah Fika. dapat. Ya, cepat Fika. Alright, sekarang ni saya dapat jumlah dana terkumpul awal ialah 30,731. Awak semua dapat tak? Okey, kita semak. Ya. Bila jika soalan menghendaki awak untuk menyediakan penyata mengira dana terkumpul, awak sediakan format seperti ini. Bermula dengan aset, tolak liability. Secara ringkas. Okey, seperti ini. Jumlah dia 30731. Dana terkumpul awal. Boleh murid-murid semua. Okey, Fika, okey? Okey, cikgu. Terima kasih Fika, sangat pandai. Okey? Kemudian cikgu letaklah dana terkumpul awal 30,731 tadi. Okey. Seterusnya, Aha. tambah lebihan pula Fika. Macam mana kita nak ambil kat mana pula lebihan ni Fika? Ya, cikgu dah ajar saya tadi. Mungkin sama-sama kita boleh menjawab. Ya. Untuk lebihan juga, kita perlu dapatkan pendapatan hasil tolak dengan perbelanjaan hasil. Pandai Fika. Kita Aha. dah buat sebentar tadi, betul tak Fika? Ya. Kita dah lihat. Jadi sekiranya lebihan murid-murid, awak kira tadi, kita akan tambah. Sekiranya kurangan, tolak. Okey. Okey, kita lihat. Aha. Nampak? Kita dah buat tadi. Betul. Akaun pendapatan dan perbelanjaan tadi. Kita peroleh lebihan. Ya. Bila lebihan, tambah ke tolak tadi Fika? Tolak, cikgu. Lebihan. Oh, lebihan tambah. Ya, kita tambah. Okey, kita ambil nilai 56,000, cikgu tambah. Dan 30,000 tambah 56,000, kita peroleh 87,000. 87,651. Okey. Seterusnya Fika. Seterusnya saya tahu, cikgu. Cikgu Sebab pandai. cikgu sebutkan tadi, kena simpan dulu. Jangan pergi mana-mana. Pandai Fika. Betul, cikgu? Awak masih ingat lagi apa yang cikgu sebut? Ya, awak pun pandai. Okey? Ya Fika. Tambah derma. Ada ke derma? Ada, cikgu. Derma ni dalam pendapatan hasil ke pendapatan modal Fika? Itu mestilah modal. Ya, pandai Fika. Ya, pendapatan Selalunya modal. besar kan derma ni. Kalau Ya. ikutkan pendapatan modal tu perlu memerlukan jumlah yang besar kerana Betul. dia nak membina sesuatu yang membantu mengembangkan kelab atau persatuan tersebut. Betul. Bila sesuatu pembiayaan untuk beli aset. Aset ni macam kenderaan lah Fika. Nak beli kereta 70,000, 100,000. Kan? Besar kan, amount derma nilainya. tu besar. Ada kelab yang dapat derma tau. Jika mereka dapat derma untuk beli aset, kita akan tambah dalam dana terkumpul murid-murid. Okey, kita lihat ada ke dalam kelab seni kanvas ni, ada ke menerima derma untuk beli aset Fika? Ada. Ada. Awak lihat dekat penerimaan. Bagaimana kita nak kenal pasti murid-murid? Derma studio seni. Bina studio seni 300,000. Mesti untuk bina studio seni. Kalau dia tulis derma saja, kita akan letak dalam pendapatan hasil murid-murid. Jika dia dah perincikan derma untuk apa, Okey. kita akan letak dalam pendapatan modal. Lihat betul-betul. Kadang-kadang dalam maklumat tambahan tu dia ada nyatakan derma ini pendapatan modal. Dia ada nyatakan. Awak rujuk betul-betul soalan itu. Okey, sekarang cikgu ambil 300,000, cikgu masukkan dalam dana terkumpul. Cikgu tambah. Seperti ini.
Jadi Fika, akhir sekali Ya. kita nak kira apa sebenarnya Fika? Kita nak dana terkumpul akhir. Iya, Fika boleh tolong cikgu? Boleh cikgu, saya pun dah selesaikan pengiraannya. Cepat Fika. Okey, murid-murid semua? Boleh selesaikan bersama-sama. Okey, cikgu jawapannya boleh saya bagi ke? Boleh. Okey, jumlahnya ialah 387,651. Ya, betul. Awak semua pun dapat nilai yang sama, 387,651. Dana terkumpul awal tambah lebihan tambah derma. Itu adalah pendapatan modal. Okey. Ini adalah komponen dana terkumpul dalam penyata kedudukan keuangan. Format yang sebenar seperti ini Fika. Dalam bentuk penyata. Bentuk penyata murid-murid. Cikgu galakkan awak buat bentuk penyata. Sebab sebelum ni pun awak dah biasa penyata. Kekalkan bentuk penyata. Ada murid dia tak, bila bentuk T ni dia debit kredit Fika. Cikgu takut dia tersalah masuk. Dia tersalah letak debit. Jadi cikgu risau. Dah biasa buat bentuk penyata, teruskan dengan penyata. Okey? Dan kita ulang kaji penyata kedudukan keuangan bagi kelab seni kanvas bermula dengan aset bukan semasa. Kira kalau ada susut nilai, ada pelarasan, kita kira dulu dan kita akan dapat nilai terkini. Okey? Jumlah dia 367,000 seperti ini. Kemudian aset semasa. Awak kena carilah apa aset semasa dalam soalan. Inventory, alat-alat seni, bank, yuran belum terima, insurans prabayar. Ini contoh aset semasa. Tambah. Sekiranya ada pelarasan yang melibatkan aset semasa, kita kena buat pengiraan itu dulu. Dan kita letak dalam penyata kedudukan keuangan. Bila kita dah terima jumlah, kita tolak liability semasa. Liability semasa ni seperti akaun belum bayar, yuran belum terperoleh. Contoh. Okey, murid-murid. Jadi sekiranya ada dua, kita kira dulu di kolom pertama, jumlah masuk di kolom yang kedua. Ini yang biasa awak buat. Kita ulang kaji ya semua. Dan cikgu harap awak dah ada di kepala format penyata kedudukan keuangan ni. Mereka selalu buat Fika. Ya. Jangan lupa setiap komponen dalam penyata kedudukan keuangan. Tujuan dia adalah last kali aset semasa, tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Tulis modal kerja. Ramai juga murid-murid tak tulis. Kadang-kadang modal kerja ni dia letak di bawah ni, dia letak dekat 387 tu. Oh, okey. Kedudukan dia dah kira betul. Dia dah letak 19,000 tapi perkataan modal kerja tu berada di bawah. Okey. Markah dah tak dapat Fika. Sayang. Buat betul-betul. Jangan tergesa-gesa sangatlah. Sikit-sikit insya-Allah masa tu ada. Okey? Bila dah dapat modal kerja, tambah dengan aset bukan semasa tadi. Awak akan dapat satu angka imbang. Imbang yang pertama iaitu 387,651. Imbangan yang pertama. Penyata kedudukan keuangan kita kena balance. Okey, seterusnya adalah dana terkumpul yang cikgu kira dengan Fika dengan awak semua tadi. Ni dana terkumpul tadi kita kira bersama-sama. Nampaklah betapa seimbangnya dia. Ya. Bila dah kira dana terkumpul 387,651 mesti seimbang. Imbang dengan yang kita kira bersama dengan modal kerja tadi murid-murid semua. Okey. Wah, Ini format. Betul, formatnya mesti ikut betul-betul. Tak boleh tinggal satu pun cikgu ya. Dia kena ikut komponen. Ini dikenali sebagai komponen aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, dana terkumpul. Komponen dalam penyata kedudukan keuangan. Baiklah cikgu. Okey, kita telah pun sampai di penghujung rancangan, tapi sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fika. Okey, murid-murid semua. Kelab dan persatuan ni bukan satu topik yang sukar. Dia topik baru. Tapi awak belajar balik, awak macam ulang kaji balik. Ubah topik je. Ubah istilah. Ikuti pemilik, dana terkumpul. Itu je. Cara pengiraan, penyediaan format, semua sama seperti yang awak dah belajar. Contoh cikgu sebut tadi. Kelab dan persatuan kita gunakan akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan pembayaran itu sebenarnya daripada buku tunai. Milikan tunggal, entiti yang berorientasikan keuntungan, dia menggunakan buku tunai. Kelab dan persatuan, dia menggunakan penerimaan dan pembayaran. Benda tu sama murid-murid. Istilah, perkataan je bertukar. Pengiraan dia sama. Sama. Rekod debit penerimaan, rekod kredit pembayaran. Kemudian akaun entiti yang berorientasikan keuntungan, kita gunakan akaun perdagangan dan untung rugi. Untuk mencari apa? Untung bersih. Tapi kalau kelab dan persatuan, kita tak sebut akaun perdagangan dan untung rugi. Kita sebut pendapatan dan perbelanjaan. Sama murid-murid.
Benda sama. Cuma kita tak cari untung. Kita cari lebihan. Lebihan. Dana terkumpul. Kalau awak nampak, akaun ni sangat mudah, Fika. Mereka dah belajar. Tapi bila datang topik-topik baru, dia membantu murid ulang kaji balik, Fika, sebenarnya. Jadi, kalau murid tu kuasai, mereka akan nampak, alah senangnya, 99 boleh skor dah sebenarnya dapat akaun ni. Baiklah cikgu, saya percaya begitu juga. Dan cikgu, sebelum kita ke sumber rujukan, boleh tak cikgu memberi sedikit pentaksiran ataupun prestasi saya pada hari ini, cikgu? Okey. Prestasi Fika pada hari ini sangat cemerlang dan Fika boleh belajar dalam masa yang sangat-sangat ringkas, sangat-sangat singkat. Sebab apa? Fika fokus dan Fika faham. Okay. Sebab tu dia capai pencapaian cemerlang. Dan murid-murid di luar sana pun cikgu yakin awak dapat jawab dengan baik. Awak pun cemerlang. Yang penting kena fokus. Baiklah cikgu, bagi mereka yang mahu membuat sedikit latihan tentang mata pelajaran topik pada hari ini, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Okey, awak boleh dapat di sumberku Delima KPM. Okey, portal Delima ya, cikgu? Ya. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farzila Abdul Rahim. Terima kasih kepada anda kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.